Shalom, 大家主里平安， apa kabar? 你好吗？ Luar biasa. Hari ini kita boleh berkumpul di sini adalah satu anugerah. 很不寻常，这个时候我们可以继续在这里，这完全是上帝的恩典。 Hari ini dijadikan sebagai hari parents, hari orang tua. 今天是我们在那边纪念，我们定了一个是双亲节。 Entah masih ada atau tidak ada orang tua kita, tanpa mereka kita tidak ada. 不知道我们的父母亲还存在吗？若是没有我们的爸爸妈妈，我们不可能存在的。 Karenanya hari ini kita bukan saja mau mengenang-enang akan kebaikan orang tua kita. 所以在今天早上，我们不单单要想到我们父母亲的好处， Tapi bagaimana kita bisa menjadi orang tua dalam hidup kita. 以及我们可以成为在世上成为怎么样的父母亲。 Karena pada dasarnya kita tidak diasuh dan diasah oleh Tuhan. 因为我们不是神所在那边塑造的， Dialah orang tua sejati kita. 他是我们真诚的父母。 Sudah lihat lukisan yang ada di layar besar ini? 你可以看到这个图案吗？ Saya suka sekali lukisan ini. 我很喜欢这个图片， Di situ ada mercusuar 那个有灯塔， dan di bawahnya itu ada gambar sebuah rumah. 在灯塔下面有一个房子。 Rumah tanpa mercusuar akan dalam gelap gulita. 若是那房子没有灯塔，那么那个房子就会成为一个很黑暗的房子。 Tapi yang menarik dari lukisan ini adalah rumah itu ada di tengah-tengah lautan yang penuh dengan ombak dan angin badai. 在这个图案里面很吸引人家的是，就是说那个房子跟那个灯塔有在大暴风雨的大海中， Dan itulah keluarga. 那就是家庭。 Tidak ada keluarga yang tidak diombang-ambingkan oleh pergumulan. 没有家庭不被一些的这些的事情所搅扰， Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah diserang oleh cobaan. 没有一个家庭从来不被一些试探所侵覆。 Setiap rumah tangga adalah kesempatan di mana kita justru bertumbuh. 每一个家庭就是给我们机会，就在那个地方我们可以成长。 Tetapi bukan di jalan yang lurus tanpa hambatan. 不是一个很直的路，没有拦阻的路， Tapi jalan berlika-liku dan berbatu-batu besar. 不是说有很大的舌头，很多弯弯曲曲的路。 Saudara, kita hari ini mau belajar tentang satu hal yang menjadi prinsip penting di dalam rumah tangga Kristen. 今天我们要很好的来学习成为基督徒最基础基本的。 Yaitu perilaku bijaksana rumah tangga Kristen. 就是在基督徒的家里面，很明智、很智慧的行为， Wise conduct of Christian household. 就是很明智、很智慧的行为。 Apa yang dimaksud dari tema ini? 什么意思呢？这个题目到底是讲什么呢？ Mari kita baca ayat ini. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. 我们要看以弗所书第6章，我们要念第1节到第4节。 Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu sudah baca ayat 2, lalu 3 begitu bergantian sampai ayat 4. 那么牧师陈传道念第1节，会众们念第2节，一直轮流的方式来念到第4节。 Ayat yang pertama, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena demikianlah yang benar. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus pasal 6 ini adalah satu petuah dan nasihat yang sangat bijak. 以弗所书第6章里面是一个很好的劝勉。 Dan biasanya ketika firman Tuhan memberikan petuah atau nasihat, 通常在这个圣经里面，神的话里面所给的劝勉， atau Alkitab memberikan kepada kita kalimat perintah untuk dilakukan, 或者是神的话里面充满着命令，要我们所遵行的。 saudara tidak bisa tidak bahwa itu baru terlaksana
kalau ada Tuhan yang menguatkan? 你要不要由神给我们眷顾，我们还是可以成就这些的神的命令？ Ada orang yang mengatakan bahwa Pak susah firman Tuhan itu dilakukan. 有人说，我们都知道上帝的话很难遵行。 Gimana saya bisa taat sama orang tua saya? Saya ini dilukai sama mereka, Pak. 我们怎么可以孝顺我们的父母亲？因为我们的父母亲伤害了我们。 Gimana saya bisa respect sama mereka? Mereka nggak menganggap saya. 我们怎么可以尊敬他们？因为他们不把我们当作一回事。 Akhirnya saya jadi orang yang marah-marah terus di rumah. 最后在家里，我时常发脾气，在那 Dan 边大闹。 yang paling terluka adalah istri dan anak-anak saya. 受伤害的都是我的妻子跟我的子女们。 Saudara, memang tidak ada satupun perintah Tuhan yang bisa kita lakukan. 当然，没有神的一个命令是我们可以做得到的， Karena pada dasarnya kita lemah. 因为我们本来就是很软弱的， Pada dasarnya kita tidak sempurna. 我们都是不完美的， Sama juga keluarga kita tidak sempurna. 好像我们的家庭也都是不完美的家庭。 Tetapi justru Tuhan yang maha sempurna itu hampiri kita yang tidak sempurna. 但是那完美的主，他亲亲来到我们这一些不完美的人身上。 Saudara, perhatikan di tangan saya pakai gelang yang unik nih. 大家可以看到，这个陈传道所戴的这个手腕、手珠。 Kalau mau di zoom boleh juga nih. Terbuat dari apakah gelang ini? 这个手珠是用什么做成的呢？ Saudara, kenapa saya pakai ini? Bukan untuk gaya-gayaan. 我穿这个不是说要给你们看到很威风而已， Ini gelang dari anak saya. 这手珠是我的孩子给我的。 Waktu itu di sekolahnya diadakan sebuah eksibisi atau pameran daur ulang. 那天在他的学校有展览一些做一些废品的这展示。 Untuk menghindari pencemaran lingkungan, maka sampah-sampah harus dikurangi. 避免了这个污染，所以这些的垃圾要把它减少它。 Dan mereka memakai produk-produk sampah untuk sesuatu yang indah. 所以他们拿这些废物、这些垃圾，把它成为一个很好看的东西。 Saudara, dari bahan apakah gelang ini dibuat? 这个手珠是用什么做成的呢？ Saudara, ini dari kaos bekas. 是用一个用过了的陈旧的背心。 Dipotong 2 cm lalu digulung-gulung, lalu dikepang seperti ini dan jadilah gelang. 那么那个背心把它剪下来，然后把它捆下来，把它就做成了这个手珠。 Saudara, karena anak saya pimpinan kelompok itu, dia mengatakan pesan dari gelang ini adalah 所以我的孩子在这个族里面，他有一个在他的族群里面有一个交代，有一个吩咐，就是 bila yang tidak sempurna di tangan yang sempurna, dia menjadi indah. 那不完美的放在完美的手中，那么这一切都成为美好。 Dan ini saya pakai untuk mengingatkan saya tidak sempurna. 我戴可以在这提醒我是不完美的人。 Sebagai papa, saya tidak sempurna buat anak saya. 成为爸爸对于孩子来说，我是不完美的。 Sama seperti anak saya juga tidak sempurna. 就好像我的孩子，他也是不完美的。 Sebagai suami, saya tidak sempurna buat istri saya. 丈夫，我对我的妻子也是不完美的。 Sama juga seperti istri saya buat saya. 我的妻子对于我来也是如此。 Tetapi kalau saya ada di tangan yang maha sempurna, 若是我在这个有这个完美的手中的话， saya bisa disempurnakan. 我可以得到完美。 Siapa yang mau disempurnakan Tuhan? 什么人要被神成为一个完美的人呢？ Angkat tangannya. 请你们举手。 Kita harus berjalan dengan Dia yang maha sempurna. 我们要与那完美的人同行。 Dan saudara, kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang kita baca, 刚才我们所读的经文里面， menarik sekali Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu dibingkai atau sebelum dan sesudah ayat-ayat itu ada pesan penting. 在这个以弗所书第6章第1节到第4节，有把它框起来，有几个经文是非常重要的。 Saudara, kalau kita lihat dari Efesus pasal 5 saja, 我们就是看到以弗所书第5章， itu berbicara tentang satu topik hidup sebagai anak-anak terang.
讲到一个光明之子的事， Dan kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. 神的爱在夫妻里面成为一个根基。 Saudara, inilah sebenarnya yang menjadi kunci untuk perilaku bijaksana bisa terlaksana. 那么这些成为一个关键，一切都可以成就的事。 Yaitu baru terlaksana kalau berlandaskan hidup yang bijaksana dipimpin roh Allah. 这些成就就是说，我们的一切就是由那位神来带领， Dan juga dengan penuh kerendahan hati. 带着谦卑的心。 Kenapa kerendahan hati penting? 为什么谦卑很重要呢？ Saudara, sebenarnya musuh cinta kasih bukan kebencian. 其实那个相爱的这个敌人，不是相仇视， Tapi kesombongan. 乃是骄傲， Merasa diri sudah hebat. 好像想到自己很了不起。 Sebagai suami dia merasa saya suami yang terbaik. 成为丈夫，我是最厉害的丈夫。 Sebagai orang tua saya adalah yang memegang otoritas di rumah tangga. 成为父母亲的，说我在家里是很重要的， Sehingga menjadi orang tua yang otoriter buat anak-anak. 对孩子来很这个主权。 Tapi kalau kita sadar otoritas utama dalam hidup kita Tuhan, maka kita tidak ada waktu untuk sombong. 就是我们知道那主权在上帝的手中，那么我们没有时间来骄傲， Karena itu kita perlu rendah hati. 所以我们需要谦卑。 Di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21 bicara tentang hal itu. 在以弗所书第5章里面提到这一些， Kita diminta untuk rendah hati. 要我们谦卑， Tunduk satu dengan yang lain dalam takut akan Kristus. 对别人都要降服，要低头来敬畏我们的主。 Dan dengan saling tunduk ini, bukan saling tanduk, maka keluarga kita bisa disempurnakan. 借着如此，我们不相对，那么我们的家庭可以成为一个完美的家庭。 Ayo kita bilang, saya mau tunduk, saya tidak mau menanduk. 1, 2, 3. 大家说，我要降服， Saya mau 我不要 tunduk, saya tidak mau menanduk. 我不要跟人家冲突。 Tuh, ada AI yang saya mau tunduk, tidak menanduk tuh, pakai gerakan dia tuh. Saya mau tunduk tanpa menanduk. 我要 ya. 降服，我不要触动别人。 Bingung ya ngomongnya ya. Tunduk dan tanduk ini dua hal yang bertentangan. 那么这两个就是相反的。 Saudara mau keluargamu berantakan? 你要你的家庭破碎吗？ Keluarkanlah tandukmu. 那么你就拿出你的脚来， Jadi papa yang emosional mudah marah. 成为一个很冲动、很爱发脾气的爸爸。 Dari mama yang banyak bicara, yang sampai lalu kemudian terus nyuruh-nyuruh semua orang di rumah. 成为妈妈很多这个嘴的很多口舌的叫这个叫那个。 Saudara tahu tanduk domba jantan tidak menyeruduk. 你们知道吗？公绵羊的脚它不撞向人家， Tapi dia melengkung ke belakang. 但是那个它的脚是弯到里面的， Karena domba tidak bisa menanduk. 因为绵羊是不用它的脚来撞别人的。 Dia hanya bisa tunduk pada sang gembala. 它就是可以降服在牧羊人的手中。 Saudara, inilah rahasia untuk perilaku bijaksana. Wise conduct itu bisa terlaksana. 那么这是密切，我们怎么样可以成为一个成功？ Dan kalau kita perhatikan lagi, 就是我们在一起注意到， di dalam ayat-ayat setelah Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9, 在我们看到的以弗所书第6章第1节到第9节过后， maka di situ dikatakan tentang peperangan rohani. 在那边讲到属灵的征战， Yang mau mengajarkan kepada kita bahwa perilaku bijaksana dalam rumah tangga yang penuh tantangan dan seringkali timbul pertentangan, 教导我们用智慧，在一个充满相斗的家庭里面， itu adalah tempat di mana terjadinya peperangan rohani. 就是在这个地方有这个属灵的征战。 Ketika amarah memimpin rumah tangga 当一些愤怒来带领了家庭的时候， dan kebencian dipendam, disimpan di hati 充满了仇恨埋伏在心里面， sampai jadi kepahitan, 成为了一个苦毒。
Siapa yang paling bertepuk tangan? 什么人在那边拍手呢？ Si jahat senang. 那恶者很高兴， Inilah kancah peperangan kita, 那就是我们的征战， yaitu di rumah tangga kita sendiri. 就是在我们自己本身的家庭里面。 Dan karena ini adalah peperangan seperti yang Efesus katakan, 如果因为这个是在以弗所书里面所讲的征战， maka kita memerlukan perlengkapan rohani 所以我们要一个全副的这个精装。 supaya kita bisa berperan dengan baik. 但愿好像我们可以很好的来征战。 Dan kalau kita berperan dengan baik, kita bisa berperang dengan baik. 若是我们很好的征战，有这些的东西，我们可以很好的战争。 Tanpa peran yang baik, 除了若是没有这个好的征战的话， kita nggak bisa berperang dengan baik. 没有这些的这些东西，我们不能够有很好的征战。 Kalau tadi tunduk dan tanduk, 刚才就是我们降服，我们收起我们这个脚。 sekarang berperan dan berperang. 现在我们要有这个角色，我们要去在那边争斗。 Saudara, kalau mau digambarkan, memang rumah tangga itu bagaikan bahtera di tengah samudera. 就是我们要描述，正是我们好像一个在大海中的方舟。 Dan sebuah kapal itu sangat membutuhkan di tengah samudera yang begitu luas dan banyak ombak yang tinggi. 那个大船在这个大海中，很多暴风雨的大海中航行的时候， Dia butuh mercusuar cahaya yang menyinari. 它需要灯塔、灯光来照亮这一切。 Yang sebenarnya mercusuar itu tidak meredakan ombak. 其实我们都知道，这个灯塔它不使到那个风浪平静， Tapi dia membantu kapal itu untuk menghadapi ombak. 但是它帮助那个大船来面对这些的风暴。 Sama juga kalau kita pakai payung pada saat hujan, 就好像是当我们在下雨的时候拿出一个雨伞， apakah payung itu menghentikan hujan? 是否那个雨伞可以停止下雨呢？ Tidak kan? 当然不是吧。 Tetapi payung itu melindungi kita dari hujan. 但是那个雨伞可以制作雨来保护着我们， Supaya kita tidak basah. 使到我们不湿透了身体。 Saudara, rumah tangga bagaikan bahtera di tengah-tengah samudra. Dan tanpa tuntunan bijaksana Tuhan, maka perilaku bijaksana hanya jadi tuntutan yang tidak bisa terlaksana. 家庭是一个在大暴风里面的这个大船，又是没有一个很智慧的领导人来带领，那么我们所做的一切都是一个不智慧的行为。 Saudara, hikmat itu bagaikan mercusuar dan Kristus nakoda hidup kita. 智慧就是好像灯塔，就是我们生命里面的舵手。 Apakah hikmat menyelesaikan masalah? 是否这个智慧可以解决一些的事情呢？ Tidak. 不， Tetapi hikmat membantu kita untuk menyelesaikan masalah. 但是智慧、明智可以帮助我们解决一些的问题。 Bila Kristus jadi nakoda hidup kita. 若是我们的主成为我们生命的舵手， Saudara, tanpa mercusuar maka rumah tangga akan kandas di tengah-tengah kegelapan. 没有这个灯塔，家庭会呈现在这个大海中。 Begitu juga tanpa terang firman Tuhan dan hikmat Tuhan, rumah kita akan kehilangan iman dan percayanya. 没有神的话，没有神的智慧，那么我们的家庭会失去了一些的信仰。 Tanpa mercusuar yang bersinar, pelayaran bisa tersesat dalam gelap. 没有发亮的这个灯塔，那么那艘船一定会迷失。 Tanpa Tuhan dan firman-Nya yang benar, maka keluarga bisa ambiar. 没有主，没有神的带领，那么这一切都会失去。 Saudara, perhatikan gambar ini, mercusuar yang di siang hari tampaknya memang tidak bersinar. 大家可以看到，这个在白天的这个灯塔好像是不发光， Karena memang sudah ada cahaya matahari. 因为有了这个太阳光， Tapi dia baru berfungsi dengan sangat tepat dan berkhasiat saat
gelap gulita dan angin badai datang. 在大暴风雨在黑暗里面，它就有它的功能发射出来。 Sudah disinilah kita mau belajar tentang hikmat itu. 就这个地方，我们要学习那个智慧。 Saudara, mercusuar yang pertama adalah keluarga digagas oleh perkataan Tuhan. 那么第一个灯塔的意思就是家庭是由神的话发起的。 Saudara, misalnya ada seorang pelukis. 比方说有一个画家， Dia buat sebuah lukisan yang indah. 他画一个很美的图 Lalu 画， lukisan itu rusak. 然后这个图画坏了，弄坏了。 Yang paling tepat memperbaikinya adalah si pelukisnya itu sendiri. 那么最可以来修的就是那个画家， Karena ide dan gagasannya dari dia. 因为这些的创意就是从他而来的。 Kalau orang lain yang memperbaiki lukisan itu bisa saja tidak cocok. 就是别人来修那个画，当然是不适合的， Karena dia hanya menikmati lukisan itu tapi dia tidak membuatnya. 因为他只是欣赏那个图画，但是他没有去绘画。 Dan disinilah justru betapa pentingnya si pembuat lukisan itu ikut campur di dalam membereskan lukisan yang rusak. 所以最重要的就是那个绘画者，他参与怎么样来修一些那些已经坏了的这个图画。 Begitu pula ketika rumah tangga kita rusak, 就是说，当我们的家庭破坏的时候， keluarga kita berantakan, 我们的这个家庭破碎了， kita harus kembali kepada sang pelukis agung hidup kita. 我们要回到那个绘画者的伟大的创造者。 Karena gagasan utama hidup kita ada di dalam dia dan oleh dia. 因为当初起身所发起的是他所发起的。 Makanya dikatakan tadi Efesus pasal 6, anak-anak taati orang tuamu di dalam Tuhan. 所以在这个以弗所书里面讲到，做儿女的你们要听从父母亲的话， Yang berarti harus lakukan di dalam Tuhan baru kita bisa taat. 就是说要在主里听从，我们才是可以顺服。 Yang berarti ikut aturannya Tuhan oleh gagasan Tuhan. Dia ide pertama dari dia untuk bikin keluarga. 要跟从神所发起的神的指示一切，我们才是可以很好的来进 Bukankah 行。 dikatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri? 不是讲到一个人单独不好吗？ Aku akan beri penolong sepadan buat 我 dia. 要造一个得力的助手赐给他。 Saudara, inilah sebenarnya hikmat pertama yang kita perlu pegang. 那是头一个的智慧，是我们应该紧紧的握住的。 Kalau ada apa-apa terjadi di rumah tangga kita, datanglah kepada dia sang penggagas utama rumah tangga 在 kita. 我们的家庭就是发生了什么事情，我们来到那个来发起家庭的主人。 Dalam Mazmur 127 dikatakan kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. 在诗篇157篇讲到，若不是耶和华建造房屋，所建造的人都是枉然的。 Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. 若是不是神来保护做城池，那么这些保护城池的人都是一个白费的。 Saudara, inilah hikmat pertama, inilah mercusuar pertama yang kita butuhkan di dalam membangun dan menjalani rumah tangga kita. 这是第一个智慧，第一个灯塔是在我们的家庭里面所需要的。 Saat di dalam gelap, kembalilah ke cahaya utama dari hidup kita. 在黑暗当中，我们回到起初第一个亮光， Itulah mercusuar yang pertama. 那就是第一个灯塔。 Lalu mercusuar yang kedua, 第二个灯塔呢， atau hikmat yang kedua, 或者说第二个智慧， tadi Tuhan yang menggagas keluarga. 刚才是家庭是主所发起的。 Maka hikmat kedua ini adalah keluarga beralaskan kasih Tuhan. 第二，这个家庭是由主所赐下的基础。 Dengan kata lain bahwa tanpa alas kasih Tuhan maka kita tidak bisa untuk taat, untuk hormati, untuk lalu kemudian bisa mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 换一句话说，就是神没有给我们基础，我们不可能很好的教导怎么样来遵行上帝的旨意，遵行上帝的话。 Saudara, alas kehidupan berkeluarga itu adalah kasih Kristus. 家庭的基础就是主基督的爱。
Kalau kita perhatikan yang tadi sudah saya pesankan bahwa Efesus pasal 5 sebelum pasal 6 masuk ini dijelaskan tentang kasih Kristus sebagai dasar hidup keluarga. 刚才我可以从以弗所书第5章里面讲到，还没有进入以弗所书第6章里面，这一切都是上帝的爱、基督的爱就是一个基础。 Sehingga semua anggota keluarga punya perannya masing-masing. 所以家庭所有的成员各自都有他自己的角色。 Dan ada perintah yang mereka harus laksanakan. 有一些命令是他们要遵守的， Ada perilaku bijaksana yang harus mereka kerjakan. 有一些他们要做的事， Untuk saling tunduk, istri kepada suami, begitu juga sebaliknya. 互相降服、互相接受。 Begitu juga untuk suami kasihi istrimu. 还有做父亲、做丈夫的要爱你的妻子， Anak-anak taati orang tuamu. 孩子们要孝敬父母， Hormati ayah ibumu. 孝敬你的父母，要顺服听他们的话。 Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. 做父亲的不要惹儿女的气， Didik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 在主里面教导他们。 Saudara perhatikan peran-peran ini sudah diatur begitu rupa. 我们可以看到如此的角色，如此应该做的都是在神里面已经安排好了。 Tapi tanpa alas kasih Tuhan tidak akan bisa terlaksana. 就是没有神所给的基础，那么这些事情是不可能做得到的。 Dan kasih Tuhan itu adalah kasih agape, kasih yang rela berkorban, bukan kasih yang membuat orang lain jadi korban. 那么神的爱是爱加倍的，这个爱不是要一个人在那边牺牲自己而已。 Kasih agape adalah kasih yang dia berinisiatif lebih dulu, tidak menunggu orang mengasihi baru dia kasihi. 阿嘎贝的爱是一个主动的，不是要等别人爱他，他才是去爱别人。 Kita bukan jadi motivator kasih saja, tapi kita menjadi inisiator kasih, memulai lebih dulu 我们 tanpa 不是启 menunggu. 发别人，乃是我们要主动，不要等到启发了别人，他做了，我们才是去做。 Saudara, inilah yang menyebabkan peran-peran kita bisa berjalan dengan baik. 这些就是在我们主动我们应该做的事情，可以遵行的好。 Peran laki-laki sebagai suami dan ayah, 男人做这个父亲，作为一个丈夫； peran perempuan sebagai istri dan ibu, 女人成为母亲，成为妻子的； peran anak-anak kepada orang tuanya, 孩子们的这个角色的身份。 peran orang tua kepada anak-anaknya. 那么父母亲对于孩子的身份， Kalau itu dikuatkan dan digerakkan oleh kasih Kristus yang menjadi fondasinya, maka akan terlaksana. 就是这一些就是因着耶稣基督的爱成为一个动机，这一些来发动他们，这一些都会成为一个美好的。 Karena kasih Allah, kasih agape yang sempurna. 因为主的爱是阿加倍的爱，是一个完 Dan 美的。 di tangan dia yang maha sempurna, maka kita yang tidak sempurna bisa dijadikan indah. 在那完美的手中，我们这一些不完美的人可以成为完美， Seperti gelang yang saya pakaikan ini. 好像我戴的这个手镯一样， Dari bahan bekas, 从一个废品 tidak sempurna, 不完美， siap dibuang jadi sampah. 一被把它丢开丢弃成为一个垃圾。 Tapi tangan sempurna Allah mengambilnya, 但是那完美神的手把它齐齐 memilinnya, 把它在那边修做它， sampai dia berfungsi kembali. 一直到它有功能。 Saudara, saya juga produk keluarga yang tidak sempurna. 我是在一个不完美的家庭所产生的。 Ada biduk rumah tangga yang kena badai besar, itulah keluarga saya. 有一个家庭就是见到很多的风暴，那就是我的家庭。 Orang tua saya bertengkar, sempat berpisah. 我的父母亲在那边大吵大闹，甚至他们要离婚。 Tapi rekonsiliasi terjadi di kamar ICU. 但是他们在ICU房，在特护病房里面，他们和好了。 Ketika papi dan mami saya tidak saling tegur sapa bertahun-tahun dan tinggal terpisah. 但就是在我的父母亲他们在那边求事有好几年，他们都不说话，安静的时候， Yang paling terluka adalah anak-anak. 最受到伤害的是孩子们。 Ada banyak orang tua yang saking karena egonya, mempertahankan egonya, anak jadi korban. 有一些父母亲这么的自我，只是看到自己而已，这些孩子就成为了牺牲品。 Keluarga kami sempat tercerai-berai, padahal kami semua aktivis gereja. 其实我们都是教会的积极分子，但是我们曾经破碎过。 Papi saya pernah jadi penatua di gereja juga. 我的父亲曾经在教会成为长老。
Lalu mami saya juga ketua komisi wanita di gereja. 我的母亲在姐妹团契也成为了这个主席或者是政委。 Saya 4 bersaudara semua aktif di gereja. 我4兄弟姐妹都很积极在教会参与侍奉。 Tapi satu yang paling hilang di keluarga kami adalah kami tidak dekat sama sang kepala gereja. 但是在家庭里面最失落的就是我们不遇见了教会的头， Kami lupakan kasih semula dari Kristus. 我们忘记了基督起初的爱。 Rekonsiliasi terjadi ketika kami sama-sama mau tunduk dan hilangkan tanduk-tanduk ego kami. 当我们要讲和的时候，我们放下我们各自的这个脚，我们就可以在一起和好。 Dan sepeninggal kedua orang tua kami yang sudah meninggalkan dunia ini, 当我们爸爸妈妈离开这个世界的时候， kami belajar banyak Tuhan sedang merajut kami anak-anak. 我们学习了很多我们的主在那边这我们。 Ketika orang tua kami tidak ada orang tua sejati dalam hidup kami, Bapa Surgawi. 我们入园的父母亲没有了，我们有一个很真诚的父母，我们真诚的父亲就是我们的天父。 Saudara yang ketiga, saudara-saudara, 第三的， mercusuar yang ketiga adalah keluarga dipangkas oleh tangan Tuhan. 就是被神修剪的家庭。 Pertama tadi Tuhan yang menggagas rumah tangga. 第一，我们的家庭是神所建立的。 Yang kedua tadi kasih Tuhan sebagai alas hidup rumah 第 tangga. 二，基督的爱就是我们家的这个基础。 Maka yang ketiga ingat keluarga adalah tempat pemangkasan oleh tangan Tuhan. 第三的这个所谓的灯塔就是我们的主在那边修剪的家庭。 Saudara, waktu saya belum menikah, rektor di sekolah teologi, saya waktu itu mengatakan sesuatu yang penting. 当我还没有结婚的时候，我在神学院的院长对我说一个很重要的话。 Karena saya waktu itu jadi staff di mulai bekerja di alma mater saya. 因为在那个地方，我成为一个在这个办公室里面的办事处的人。 Lalu pimpinan saya bertanya, "You belum ada pasangan? 我的领导对我说：“你还没有配偶吗？ Apa tidak pengen menikah?" 你不想结婚吗？” Terus saya bilang, "Ya pingin sih." 呀，想是想， Lalu dia bilang, "Menikahlah." 结婚吧， Karena dengan menikah dan berkeluarga, 因着你结婚有了家庭， kita makin jadi dewasa. 我们可以更加的成熟。 Dia mau mengatakan bahwa pendewasaan terjadi bukan saat kita sendiri menarik diri. 他说，当一个成熟的时期来到，不是我们单独一个人， Tapi baru terjadi kalau kita meleburkan diri hidup bersama orang lain. 就是说我们跟别人一同生活在一起，那个是容易。 Saudara, keluarga adalah tempat pemangkasan pribadi kita. 家庭就是一个很好的来剪除、来修剪我们个人的性格。 Tempat penundukan dan pembentukan karakter kita. 我们可以在里面享福，我们可以来一个被修剪我们的个性。 Tempat kita menganggukkan dan mengiyakan Tuhan dalam iman kita kepada Tuhan. 就是我们的信心，我们可以跟主说：“是的，主啊。” Kalau kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bagaimana Tuhan memangkas keluarga-keluarga yang ada dalam kitab suci untuk supaya mereka memenuhi panggilan Tuhan lebih baik. 旧约到新约，我们可以看到神怎么样来修剪一些的人，修剪他们成为一个好的家庭、好的人。 Mulai dari keluarga Adam dan Hawa, 从亚当夏娃的家庭， lalu Abraham dan Sarah, 亚伯拉罕跟撒来， lalu Nuh dan keluarganya, 挪亚跟他的家人， dan terus turun-temurun semuanya. 一直我们看下去， Juga keluarga Ayub 还有这个约伯的家庭， yang Tuhan hancurkan demi tumbuh keluarga yang baru. 神要破碎他，在一起成立新的家庭。 Atau kita tahu keluarga Ishak. 我们可以看到以撒的家庭， Dan semua keluarga-keluarga dalam perjanjian lama dicatat Tuhan memangkas mereka. 这些就业的人物，我们可以看到他们怎么样被神所修剪。 Sebelum Tuhan memakai mereka. 当神还没有使用他们的时候，
Saudara, inilah sebenarnya perintah yang Tuhan katakan, taat, hormat, jangan tanam amarah dan didik dalam Tuhan. Ini adalah bagian dari pemangkasan Tuhan buat hidup 其 kita. 实这个是上帝的命令，叫我们可以遵行神的并且顺服神的一些其实这些都是神在修剪以前跟我们所说的。 Karena itu kalau engkau sekarang menghadapi banyak persoalan di rumah tangga, 就是今天在你们家庭里面遇到好多的事， ingat satu hal, 你要记得一件事， Tuhan lagi pangkas hidup kita. 神在修剪我们， Tuhan lagi rapihkan. 在那边整顿我们， Tuhan lagi bersihkan hidup kita. 来弄我们的生命一些，来弄清理我们。 Keluarga digagas oleh Tuhan 神来建立同一个家庭， dan beralaskan kasih Tuhan 那么家庭是凭着基督的成为一个根基， dan dipangkas oleh Tuhan 也被我们的主所修剪， supaya mereka menjadi tangkas melayani Tuhan. 好叫他们是如此的很能耐，可以被神所使用。 Sampai hari-hari pamungkas mereka atau hari akhir mereka. 一直好像他们很明确的来被神使用，一直到最后的观点，到最后一天。 Saudara, sekarang pertanyaannya bukan bagaimana kita menjalankan berkeluarganya saja. 问题是我们怎么样来在我们的家庭里面所做的一切。 Tapi apa yang kita tinggalkan saat kita tidak bersama keluarga kita lagi. 就是说，当我们离开我们的家庭的时候，我们所留下的是什么？ Warisan apa yang sebenarnya kita berikan kepada keluarga kita? 我们所留下的遗产是什么呢？留给我们的家庭是什么东西呢？ Saudara, waktu papi dan mami saya sudah meninggal, 当我的爸爸妈妈死了时候， tidak sepeser pun warisan berupa uang mereka berikan. 没有遗产，没有一分钱留给我们。 Tapi mereka mengajarkan kami untuk bersandar pada Tuhan yang Maha Sempurna. 但是他们教导我们怎么依靠那全能完美的主。 Keluarga tidak sempurna, 家庭不完美， tapi oleh tangan yang Maha Sempurna 就是在那完美者的手中， kita bisa disempurnakan. 我们可以成为完美。 Siapa yang mau disempurnakan keluarganya Semua oleh Tuhan? 要在你的家庭里面被 Angkat 完美， tangannya, 你举手吧。 bilang dalam hati, Tuhan, 在你的心中 sempurnakan 说 saya, 主啊，我要 sempurnakan keluarga saya. 求求你完美我，完美我的家庭， Mulai dari saya dulu, Tuhan, 从我开始， supaya saya disempurnakan Tuhan 好像我被神主你所完美， dan orang lain juga disempurnakan. 因此别人也如此， Karena kasih sempurna menaungi kami. 因为那完美的爱帮助了我们。 Mari kita tunduk kepala. 我们低头。